kebelakangan ini, isu mengenai Pondok Pesantren Az-Zaitun masih lagi hangat dibahaskan serta menjadi perbincangan khususnya umat Islam di Indonesia. Ini kerana Pesantren Az-Zaitun dikatakan telah melakukan begitu banyak penyimpangan dan kesesatan dalam menyampaikan syariat Islam hasil daripada pimpinan mereka, Panji Gumilang. Sehingga hari ini, dikatakan seramai 16 santriwati mereka telah menerima gangguan seksual. Bagaimanakah kisahnya? Jom tonton video ini sehingga habis. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri. Dan bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen di video ini agar channel ini terus maju. Kali ini saya ingin share mengenai kesesatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Pesantren Az-Zaitun. Sebelum kita pergi lebih jauh, Pesantren Az-Zaitun terletak di Desa Mekah Jaya Indramayu di Jawa Barat Indonesia yang didirikan seluas 1,200 hektar yang mampu menampung seramai 10,000 pelajar sehingga ia pernah dinobatkan sebagai pesantren paling terbesar di Asia Tenggara oleh Washington Times pada 2005. Pondok ini mula dibangunkan pada 13 Ogos 1956 hasil usaha daripada Yayasan Pesantren Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang, dan pada akhirnya ia secara rasmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia yang ketiga iaitu B.J. Habibie pada 27 Ogos 1999. Sahabat semua, Pesantren Az-Zaitun mula menimbulkan kontroversi apabila tata cara solat Aidilfitri yang dilakukan mereka tidak seperti kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam yang lain. Ia menimbulkan kekeliruan masyarakat Islam dengan saf jemaah lelaki yang disusun selari dengan jemaah wanita di samping melakukan penjarakan saf 1 meter meskipun pada waktu itu telah berlalunya musim pandemik. Dalam video tersebut, kelihatan juga seorang wanita melakukan solat Aidilfitri dalam barisan yang sama dengan saf jemaah lelaki. Jika diteliti, sebelah wanita tersebut terlihat seorang lelaki bukan Islam turut menyertai solat Aidilfitri itu. Bahkan, tata cara solat sebegini masih lagi berlarutan pada solat Aidil Adha di Pesantren Az-Zaitun yang dipimpin sendiri oleh Panji Gumilang. Sahabat semua, Islam telah mengajarkan kepada kita akan kedudukan solat berjemaah apabila adanya makmum lelaki dan wanita. Adapun imam perlu berada di paling hadapan, disusuli saf makmum lelaki di belakangnya. Adapun makmum wanita perlu berada di belakang saf makmum lelaki dan bukannya berkedudukan selari dengan saf lelaki. Adapun solat secara berjarak sepatutnya tidak lagi berlaku kerana sekarang ini bukan lagi musim pandemik. Sekiranya dulu dilakukan penjarakan saf atau sebab ingin mengelakkan berlakunya penyebaran jangkitan, namun pada masa ini ia tidak menjadi suatu perkara yang wajar dilakukan dan solat harus dilakukan seperti biasa seperti yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya janganlah kamu meninggalkan ruang-ruang bagi syaitan. Barang siapa yang menyambungkan saf, maka Allah akan menyambungkannya, dan barang siapa yang memotong saf, maka Allah akan memotongnya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Tidak lama selepas kontroversi solat Hari Raya Aidilfitri Pesantren Az-Zaitun, kali ini viral sebuah video yang memaparkan gaya dan cara azan solat Jumaat yang amat berbeza dari kebiasaannya. Dalam video tersebut, dilihat seorang muazzin yang dipercayai salah seorang jemaah Ponpes Az-Zaitun sedang mengumandangkan azan diikuti dengan gerakan tangan yang amat berbeza dan bukannya seperti kebiasaan seorang muazzin melaungkan azan. Lebih aneh lagi, muazzin tersebut melaungkan azan bukan menghadap kiblat sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam yang lain, bahkan ia mengarahkan tubuhnya ke arah para jemaah yang hadir pada ketika itu. Sahabat semua, azan merupakan salah satu ibadah penting dalam kehidupan seorang Muslim. Namun, apa yang terjadi di Ponpes Az-Zaitun ialah mereka juga melakukan azan tapi tidak seperti yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam, antara tata cara solat yang betul adalah dengan menghadapkan badan kita ke arah kiblat, di samping kita menghadapkan wajah kita ke sebelah kanan apabila lafaz kalimah hayya 'alas salah dan menghadap wajah kita ke sebelah kiri apabila menyebut hayya 'alal falah. Namun apa yang berlaku, muazzin di Pesantren Az-Zaitun melakukan perkara yang sebaliknya dengan berpaling daripada kiblat dan tidak menoleh kanan dan kiri apabila melafazkan dua kalimah tersebut, bahkan membuat isyarat gerakan jari atas dan bawah
yang jelasnya ia bukanlah perkara yang diajarkan oleh baginda. Seperti rekaman pengakuan santriwati yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu, Tribunars. Rekaman tersebut, santriwati tersebut mengaku menjadi korban pelecehan seksual di Ponpes Al Zaitun. Pimpinan pesantren Al Zaitun, yakni Panji Gumilang, turut dikaitkan dengan kes pencabulan yang dilakukan ke atas pegawainya sendiri yang bekerja di pesantren Al Zaitun. Menurut Peguam Mangsa, Panji Gumilang telah melakukan perbuatan terkutuk tersebut bermula pada tahun 2018 sehingga tahun 2020. Ia bermula apabila mangsa dipindahkan lokasi kerjanya di Cikampek ke Indramayu. Bermula di situlah Panji Gumilang dikatakan sering memaksa mangsa untuk melakukan perbuatan terkutuk itu. Namun, mangsa menolak dengan tegas kerana jelas membawa kepada perbuatan zina. Akhirnya, mangsa telah membuat laporan kepada Badan Penyiasatan Polis yang terletak di Polda Jabar, Indonesia akibat tidak tahan dengan nafsu serakah Panji Gumilang yang sering memaksanya melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu. Menurut Ken Setiawan, merupakan mantan pengurus Al Zaitun, mengatakan bahawa seramai 16 pelajar perempuan di pesantren itu pernah menjadi mangsa gangguan seksual. Beliau menyatakan bahawa sebenarnya perbuatan zina itu sudah menjadi kebiasaan di kalangan pesantren Al Zaitun serta dianggap sebagai hal biasa. Dikatakan beberapa pelajar perempuan di pesantren tersebut telah mengandung anak luar nikah hasil aktiviti pemerkosaan tersebut, sehingga ada di antara mereka yang ingin menutup aib mereka dengan menggugurkan kandungan. Sahabat semua, hakikatnya pesantren atau pondok merupakan tempat pentadbiahan yang menjadi pilihan ibu bapa dalam menghantar anak-anak mereka untuk memperolehi ilmu agama supaya membentuk peribadi mereka menjadi insan yang penuh dengan nilai-nilai agama. Dari pondok inilah lahirnya ramai ulama yang berjuang dalam menegakkan agama Islam serta menjadi rujukan masyarakat umum dalam permasalahan ilmu agama. Namun apa yang berlaku pada hari ini ialah pesantren atau pondok telah disalahgunakan serta menjadi tempat yang tidak selamat dalam mendidik anak-anak muda dalam memperolehi ilmu agama. Realiti pada hari ini, apabila pondok menjadi tempat oleh orang yang bertopengkan agama dalam menyebarkan fahaman sesat mereka, akhirnya yang menjadi mangsa adalah anak-anak muda yang dihantar ke pondok untuk mendalami ilmu agama, dijadikan tempat pemuas nafsu oleh mereka dengan menggunakan pelbagai dalil agama dalam membenarkan perbuatan terkutuk mereka. Ini disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 43 yang bermaksud, terangkan kepadaku wahai Muhammad tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara ke atasnya, ataupun apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami, padahal mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Baru mantan pengurus pondok pesantren Ken Setiawan menyebut Al Zaitun melakukan praktik pemerasan. Pemerasan terhadap jamaahnya itu dilakukan dengan cara menggunakan ayat Al-Quran. Kali ini mantan pengurus Ponpes Al Zaitun Ken Setiawan memberitahu bahawa Panji Gumilang telah melakukan kesalahan dengan memaksa ahli jemaahnya menghulurkan sumbangan dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran. Hal ini disebabkan mereka mempercayai bahawa dengan memberikan harta dan sedekah di Al Zaitun mampu menghapuskan dosa seolah-olah bayi yang baru dilahirkan. Ayat ini sering digunakan beliau dalam melakukan penyimpangan, iaitu pada surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidak cukup dengan itu, Ken Setiawan menyebutkan bahawa apabila seseorang telah menginfakkan harta mereka kepada pesantren itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka pintu taubat seluas-luasnya buat mereka serta disucikan jiwa raga mereka kerana ikhlas menyedekahkan harta mereka buat pesantren Al Zaitun. Janji-janji manis Panji Gumilang ini dikaitkan beliau dengan ayat selanjutnya dari surah At-Taubah ayat 104 yang bermaksud, tidaklah mereka mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima sedekah, dan bahawasanya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Sahabat semua, Islam menganjurkan umatnya agar menginfakkan sebahagian harta yang dimiliki untuk jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, mencipta atau mereka-reka dalil yang khusus untuk tujuan peribadi adalah perkara yang salah meskipun untuk tujuan agama. Kebiasaannya mereka ini mempunyai kepitahan dalam berkata-kata dan pandai mengemukakan hujah yang menarik sehingga sanggup mempengaruhi orang lain dengan tipu daya untuk memperolehi keuntungan dunia.
Sedar atau tidak, sebenarnya mereka bukan sahaja menipu orang lain, bahkan telah menipu dirinya sendiri. Sabda Rasulullah SAW yang mafhumnya, pada akhir zaman akan muncul orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka memakai pakaian yang dibuat daripada kulit kambing, berpura-pura zuhud untuk mendapatkan simpati orang ramai. Tutur kata mereka lagi manis daripada gula, sedangkan hati mereka sama dengan hati serigala yang bertujuan jahat. Bukan kalam Allah, kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Panji Gumilang terus mengundang kemarahan umat Islam bila mengatakan bahawa Al-Quran bukanlah kalamullah, namun hanya karangan dan perkataan Nabi Muhammad yang diperolehi baginda SAW melalui wahyu. Sahabat semua, di sini kita perlu fahami bahawasanya Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan secara mutawatir kepada Nabi SAW yang bersifat mukjizat. Hal ini kerana makhluk tidak akan mampu dan mustahil untuk mendatangkan sebuah kitab yang semisal dengan Al-Quran sekalipun terdapat gabungan dan kesepakatan antara seluruh manusia dan jin. Dakwaannya mengatakan bahawa Al-Quran merupakan karangan dan perkataan Nabi adalah fitnah dan tuduhan yang melampau. Perlu diketahui bahawasanya Nabi Muhammad itu seorang yang ummi, yakni buta huruf. Perkataan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ankabut ayat 48. Maksudnya, dan engkau wahai Muhammad tidak pernah tahu membaca sesebuah kitab pun sebelum turunnya Al-Quran ini, dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan kananmu. Kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis, tentulah ada alasan bagi orang-orang kafir yang menentangmu akan merasa ragu-ragu tentang kebenaranmu. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hikmah Nabi Muhammad seorang yang tidak tahu membaca dan menulis adalah untuk menafikan dakwaan Al-Quran ditulis oleh baginda. Jika benarlah Al-Quran itu ditulis sendiri oleh Rasulullah, maka ia pasti dipenuhi dengan pujian dan kata-kata yang indah mengenai Nabi Muhammad. Hal ini kerana dalam Al-Quran itu sendiri terdapat teguran dan kritikan kepada baginda, justru menafikan bahawa Al-Quran itu ditulis sendiri oleh baginda. Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah, syahadatnya dirubah. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Ken Setiawan yang merupakan mantan pengurus Kompleks Al-Zaitun mendedahkan bahawa pemimpin pesantren itu, yakni Panji Gumilang, telah mengubah lafaz syahadah yang menjadi pegangan umat Islam. Ia mengatakan bahawa banyak perubahan yang dilakukan Panji Gumilang dalam rukun Islam dalam silibus pengajian di pesantren Al-Zaitun. Persoalan di sini, apakah lafaz syahadah yang ditambah oleh Panji Gumilang? Menurut Ken, ia memberitahu bahawa kalimah syahadah versi Al-Zaitun bukanlah mengajak bertauhidkan Allah, akan tetapi memiliki perubahan, iaitu mengatakan bahawa tidak ada negara Islam selain negara Islam. Bahkan Panji mengatakan bahawa barang siapa yang bernegara selain di negara Islam, maka orang itu terkeluar daripada Islam. Panji Gumilang mendakwa bahawa negara Indonesia masih berpegang kepada amalan jahiliah kerana mengamalkan undang-undang yang ditinggalkan oleh penjajahan Belanda. Ken juga mengatakan bahawa perubahan kedua yang diubah dalam lafaz syahadah ialah mengakui bahawa Panji Gumilang merupakan Nabi baru selepas Nabi Muhammad. Islam pun dirubah, termasuk haji, nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al-Zaitun. Sahabat semua, mereka juga melakukan ibadah haji, tapi bukan di Mekah, tapi di pondok pesantren Al-Zaitun itu sendiri, dengan mengelilingi pondok pesantren Al-Zaitun yang seluas 1,200 hektar dengan menaiki kenderaan. Selain itu, mereka juga melakukan ibadah melempar jamrah, bukan dengan menggunakan batu-batu kecil, bahkan mereka melakukan dengan melempar 7 karung beg yang diisi dengan wang tunai yang begitu banyak. Persoalannya, kemanakah duit-duit itu pergi dan disalurkan? Sahabat semua, ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu secara fizikal, kewangan dan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ibadah haji memiliki sejarah yang begitu panjang dan dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Namun pada hari ini, dengan sewenang-wenangnya mereka mengubah syariat Islam dengan berpaling mengajarkan haji daripada Mekah kepada pesantren mereka. Sungguh, mereka mengamalkan syariat Islam mengikut akal fikiran semata-mata tanpa berpandukan kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan baginda SAW. Hakikatnya, haji itu sendiri memulakan pengorbanan. Maka perlunya kita melakukan pengorbanan dengan mengorbankan masa, harta dan diri kita
bagi menunaikan tuntutan kita sebagai seorang Muslim bagi memenuhi perintah dalam mengerjakan rukun Islam yang kelima di Tanah Suci Mekah. Malah, pengorbanan ini adalah terlalu kecil berbanding apa yang sanggup dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail. Pondok Pesantren Az-Zaitun terus menjadi kontroversi apabila pimpinan Pondok Az-Zaitun yakni Panji Gumilang mengajak para pelajarnya dan audiensnya hadir bagi menyanyikan lagu Habinus Shalom yakni lagu orang Yahudi dalam majlis khatam Al-Quran di samping bagi memperingati 1 Muharram. Sahabat semua, dalam bahasa Ibrani, Habinus Shalom membawa maksud semoga damai menyertaimu. Habinus Shalom merupakan lagu yang popular yang sering dinyanyikan di majlis keagamaan Yahudi iaitu Hari Sabat pada setiap hari Jumaat. Untuk makluman semua, Hari Sabat membawa maksud rehat dalam bahasa Ibrani. Ia merupakan hari rehat mingguan dalam agama Yahudi dari setiap pekerjaan yang bersifat duniawi. Lagu ini juga dinyanyikan ketika menyambut tentera Zionis Yahudi yang masuk ke negara Palestin bagi melakukan pembersihan membunuh orang Islam secara beramai-ramai. Habinus Shalom ini juga sering digunakan oleh pengikut Kristian Ortodok di Timur Tengah, terutamanya di kawasan Israel, Palestin, Syria, Lebanon dan lain-lain. Habinus Shalom juga digunakan untuk beribadah ketika memulai khutbah serta panggilan salam orang Yahudi sesama mereka. Persoalannya, kenapa lagu ini mesti dinyanyikan di sebuah majlis khatam Al-Quran yang hakikatnya lagu tersebut merupakan sebuah ritual orang Yahudi? Apakah kaitan antara lagu Habinus Shalom dengan majlis khatam Al-Quran? Hakikatnya, majlis khatam Al-Quran adalah untuk meraihkan kajian setelah selesai mengkhatamkan pembacaan Al-Quran bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas, di samping kita menzahirkan kecintaan dan usaha kita dalam mempelajari dan memahami Al-Quran. Perbuatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang seolah-olah dalam senyap ingin menanamkan pemikiran dan ideologi yang mengelirukan di kalangan pelajar-pelajar pondok tersebut. Alangkah sedihnya, pesantren atau pondok yang pada asalnya dijadikan tempat dalam mendalami hukum hakam Islam namun akhirnya dirosakkan oleh pemikiran yang mampu menyosongkan akidah umat Islam. Sahabat semua, kita haruslah berhati-hati terhadap pengaruh dan usaha penyimpangan ajaran agama yang datang bukan dari musuh Islam tapi juga muncul di dalam darah daging umat Islam sendiri. Oleh kerana itu, penting bagi kita mempelajari dan memahami ajaran Islam secara mendalam sehingga kita dapat membezakan antara kebenaran dan penyimpangan. Kita harus mengikuti panduan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mengambil pelajaran dari sejarah umat-umat sebelumnya yang telah terpecah belah dan tersesat akibat penyimpangan ajaran agama yang telah dilakukan oleh mereka. Cukup sahaja sampai di sini. Sekiranya sahabat merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like and share agar channel ini terus maju. Jumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar kami cerita.